Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Hud, surah Hud, surah yang ke-11, ayat yang kelima, dan insyaAllah ayat yang ke-6 bermula juzuk yang ke-12. Kita terus tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surah 406. Muka surah 406. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surah 406. Kita baca beberapa ayat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Itu ayat yang kita bincang. Yang kita baca sambungan daripada peristiwa yang kita mulakan daripada ayat yang lepas. Tengok terjemahan, kemudian kita pergi kepada perbincangan. Perbincangan dia berkait ayat ni dengan ayat yang sebelumnya. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu. Ketahuilah, sesungguhnya mereka yang engkar kafir itu membongkokkan badan. Maknanya orang panggil duduk bokok gitu untuk apa? Untuk menyembunyikan perasaan buruk yang ada dalam dada mereka. Tak boleh sembunyi. Kata orang sembunyi bangkai gajah. Nah, dia buat jahat, lepas tu duduk terbokok, tunjuk warak lah. Konon-kononnya dia ni orang baik. Nak menyembunyikan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah kata, ala hina yastaghshuna thiyabahum, ketahuilah
semasa mereka berselubung dengan pakaian mereka sekalipun, selimut, nak sembunyi, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan perkara yang mereka zahirkan. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, ayat ini sambung kepada ayat yang kita bincang dalam siri yang lepas. Kita dah bincang Allah Subhanahu Wa Taala minta supaya kita beristighfar. Ingat ayat yang ketiga, Allah Ta'ala minta supaya kita apa? Kita banyak istighfar. Sebab apa banyak istighfar? Kita hendaklah sentiasa bertaubat, beramal soleh. Tengok dalam ayat 3 Tuhan kata yumatti'akum. Maknanya siapa nak senang atas dunia ni, nak hilangkan kesusahan dia, istighfar dan taubat. Allahu Akbar. Kita tak nampak tu. Tidak nampak dengan mata kita cara nak mendapat kesenangan, ketenangan, keamanan, istighfar. Tak nampak. Sebab itulah kadang-kadang kita ni salah pilih jalan. No. Oh, kita menuntut hak kita, kuat macam mana? Duk belagak tengah jalan. Sekali kena sembuh air ke polis, lari. Kita kena banyak muhasabatun nafsi, muhasabah diri kita. Dalam hadis yang anda dah baca dalam siri yang lepas, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, siapa dia nak Allah Taala perluaskan rezeki dia, yunsa'alahu fi atharihi, Allah Taala nak panjangkan umur dia. Ada tak ulama tafsir kata nak panjangkan ingatan orang kepada dia. Maknanya orang dia mati pun 10 tahun mati, orang dia ingat lagi, ni jasa dia, ini kenangan dia, ini dia. Yang kita nak lagu tu. Apa kita buat? Falyasil rahimahu, hubungilah silaturrahim. Allahu Akbar. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita wastaghfiru thumma tubu. Wa anistaghfiru thumma tubu, istighfar kemudian taubat. Ingat ke tidak dalam siri lepas kata di para ulama, istighfar tu dengan mulut dulu, spontan. Bila kita rasa nak berhenti dosa, astaghfirullah, atub ilaika ya Allah, aku taubat dah ya Allah. Thumma, kemudian kita bertobat dengan ciri-ciri taubat nasuha yang telah kita belajar syarat-syarat dia. Apa dia? Berhenti daripada maksiat, menyesali perbuatan yang lalu, dan berazam tidak akan ulang balik. Kalau dia berkait dengan hak manusia, pergi minta maaf, hantar balik barang dan sebagainya. Itu syarat taubat. Baik. Kemudian Allah Ta'ala peringatkan kepada kita para jemaah sekalian, wa in tawallau. Ini amar yang mari dah. Aku suruh mu taubat. Suruh tinggalkan syirik bagi orang kafir. Suruh tinggalkan maksiat, derhaka kepada Allah Ta'ala, tinggalkan. Kalau kamu tak peduli juga, wa in tawallau, kalau kamu berpaling, tak mau, tak say dia ni kan, fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Allahu Akbar. Makna kata di para ulama sini, berpaling ni sama ada kita lari sungguh daripada tubuh kita, body kita tak mau, ataupun dia panggil iltifatul qulub. Allahu Akbar. Anna tawalli an zalika batinan kat tawalli anhu zahiran. Ini kita takut. Ada orang nampak body okey, nampak macam akur, tapi hati tak terima ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ulama kata orang yang hati tak terima sama dengan orang yang menentang secara zahir. Na'udzubillah. Pasal tu syarat kita nak betul-betul Islam, Allah kata apa dalam Quran, wa yusallimu taslima, kita terima akur patuh. Saya terima keputusan ni. Macam kita pergi di mahkamah contohnya kan, buat perbicaraan, oleh kerana hujah kita lemah, kita kalah. Harta kita boleh ambil kau itu. Kita akur lah nak kata mana.
Tapi adakah kita reda? La. Tak reda. Kita dengan undang-undang Allah Ta'ala bukan seperti manusia. Mu terima sungguh-sungguh. Zahiran wa batinan. Oh tak apalah, macam mana saya terima. Tapi hati mendidih, menggelegak, membantah. La. Jadi kalau siapa dia lari, tawallau, berpaling tak mau, dengan hati sama dengan yang zahir pada sisi pandangan Allah Azza wa Jalla. Sebab ni ayat kita yang seterusnya, Allah peringatkan kepada kita, ilallahi marji'ukum, mu jangan duduk main-main. Allah Ta'ala kembali kamu semua ni kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya urusan kita ni kita akan kembali kepada Allah. Aku buat mari kepada kamu Quran, uhkimat ayatuhu, summa fussila, ayatnya teguh, penjelasan sudah jelas. Mau berpaling juga, nak sembunyi juga, ilallahi marji'ukum, kerah kepala gedebe atas dunia ni, jangan bimbang, kamu semua akan kembali kepada Allah. Masya Allah. Baik, kita sambung pada ayat kita ni. Itu dia panggil munasabatul ayat, susunan ayat kita ni supaya kita faham bahawa Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha bijaksana, dia tidak ada perkara yang tersembunyi bagi Allah. Masuk pada ayat kita ni. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min. Allah kata, ala, ketahuilah. Dalam bahasa lama dia kata hubaya. Ni kalau kita belajar kitab lama, dia ada istilah dia, hubaya. Nah, mana cikgu bahasa Malaysia ni, hubaya tu maknanya berhati-hatilah dah. Hubaya dia panggil. Ingat bahawa sesungguhnya mereka yang engkar, puak-puak kafir, musyrikin, membongkokkan badan untuk menyembunyikan perasaan buruk dalam dada mereka daripada Allah. Kono-kononnya lah, kan? Bila dia tunduk, nampak akur, macam juruh lah tu. Nampak baik. Ala, sekali lagi, ingat Tuhan kata, hina yastaghshuna thiyabahum, ketahuilah semasa mereka berselubung, orang panggil berselindung, dengan pakaian mereka sekalipun, Allah ya'lamu ma yusiruna wa ma ya'linun, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan perkara yang mereka zahirkan, supaya bagi Allah Ta'ala tidak ada beza. Dalam ayat ini Allah Ta'ala tamatkan dengan suatu kata putus, innahu alimum bidhatis sudur, sesungguhnya Allah amat mengetahui akan segala isi hati yang ada dalam dada. Maknanya bagi Allah Ta'ala, yang zahir, yang tersembunyi, yang kita simpan dalam hati kita ni, serupa bagi Allah Ta'ala apa yang kita buat secara zahir. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kita boleh sembunyi daripada manusia, kita boleh susuk, tak boleh royak korang, tapi kita tak boleh sembunyi, tak boleh nak susuk terhadap ilmu pengetahuan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Maknanya bila Tuhan tahu mu ni kafir, na'udzubillah, sama ada kafir tulen ataupun kafir tersembunyi, nama dia munafik. Munafik ni hakikat dia kafir, tapi dia zahirkan diri dia, jelmakan diri dia sebagai seorang Islam. Oleh kerana dia isytihar dia sebagai seorang Islam, maka dia boleh masuk dalam masjid. Bahkan di zaman Nabi, si munafik solat di belakang Nabi. Mungkin serban dia lebih besar daripada serban Sayyidina Abu Bakar lagi, tapi hati kufur. Dia mari solat nak tunjuk muka. Ni pasal tu kita jangan main. Kenapa pergi masjid tadi tu? Nak pergi tunjuk muka, kata email. La. Kita solat kerana Allah, bukan kerana Pak Imam. Kena pergi jaga-jaga masjid. Takut nak ajak waktu ada majlis rumah kita orang tak mari. Nyawa ikut gaya JK masjid. Ini ciri-ciri. Dalam ayat ni, ayat yang selepas ni kita akan bincang tentang ciri-ciri amalan yang dikabul oleh Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Baik. Satu kisah
tafsir kepada ayat ini dihuraikan oleh seorang pakar tafsir. Tuan-tuan tanda, nama dia Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini dia panggil habrul ummah wa turjumanul Quran. Habrul ummah wa turjumanul Quran, maknanya ulama umat ini dan pakar dalam bidang tafsir. Dia kata apa? Dalam ni kata di Ibn Abbas ketika menafsir ayat ini, puak kafir ni bongkok tubuh, selimut dengan kain nak tutup dia punya kejahatan mereka. Kata di Ibn Abbas, Ibnu Jurayj meriwayat daripada Muhammad bin Abbad bin Ja'far, Ibnu Abbas baca ayat ni, ala innahum yasnuna sudurahum, ingat mereka sembunyikan apa yang dalam hati mereka. Aku bertanya Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, ma makna yasnuna sudurahum, apa makna? Makna apa? Ibnu Abbas kata sifat orang malu, pemalu dia kata. Apabila dia melakukan jima' dengan isteri dia, dia malu. Malu. Atau nak pergi ke tandas, dia malu. Malu apa? Orang Arab zaman dulu, rumah dia tak ada atap. Rumah dia tidak ada atap. Dia buat lingkung dengan pagar itu, mana tu dalam rumah dia. Masa sebelah jiran pun tak ada bangunan tinggi-tinggi macam zaman kita ni. Zaman kita ni kalau tak ada bangunan tinggi, kalau tak ada atap, orang dia tengok sebelah nampak. Tapi dia malu nak melakukan persetubuhan dengan isteri dia ke, nak pergi buang air ke, sebab apa? Sebab dia kata terbuka langit, nampak ke atas. Oh, pandai dia bahagia tu. Kan? Maka dia pun selimut. Baguslah selimut tu. Kan? Patutnya kita hok duduk dalam rumah ni pun kena selimut. Kalau nak buat kerja-kerja hok begitu. Tetapi maknanya dia dalam bak jaga malu gini pandai. Tapi mereka tidak malu, sembunyikan dalam diri mereka kekufuran, maksiat, derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita malu atas dunia ni, malu gitu. Hak besar hak kita kena malu, kita malulah kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu disebut dalam hadis al-haya'u minal iman. Malu itu apa dia? Sebahagian daripada tanda iman. Orang tu malu nak buat maksiat, buat mungkar, buat benda tak baik. Kenapa tak buat? Tak malu pada Allah Taala. Ini baru betul. Kenapa tak buat? Takut ke polis. La, itu bukan malu kepada Allah Azza wa Jalla. Kita malu kepada Allah Taala, kita tak buat sebab apa? Kenapa? Malu nak buat. Aku malu nak derhaka pada Allah Ta'ala. Pakcik, kenapa tak ikut buat-buat tu pergi tempat pesta tu? Aku malu ke Tuhan. Lebih-lebih lagi kita yang sudah berumur. Dalam hadis Nabi SAW sebut, Allah Ta'ala tak beri lagi kemaafan, keuzuran kepada orang yang sudah sampai umur 60 tahun masih lagi buat maksiat. Lah, orang ni bala besar. Habis belum 60 boleh buat maksiat. Kita kata menasabah sikit, dia rasa dia muda lagi. Sudah 60, di negara Malaysia ni sudah pencen umur kerja dah. Biasa 60 ni banyak benda bergonjal dah. Kalau skru banyak hak loose dah. Nak pergi buat maksiat lagi, jadi penganjung. Allahu Akbar. Maka Tuhan kata Nabi, Allah Ta'ala tak maaf lagi orang lagi ni. Patut orang ni bukan lagi duduk bersimpuh di atas tikas jadah dia, duduk dah di hadapan Quran, mari dalam majlis ilmu, menjadi penunggu masjid. Itu patut. Jadi duduk sini. Maka kita malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu separuh daripada iman. Artinya apabila kita malu nak buat mungkar dan maksiat. Malu nak buat benda mungkar dengan maksiat, itulah yang dikatakan sifat malu. Baiklah para jemaah sekalian, maknanya dalam ayat ini sekali lagi kita peringatkan bahawa dia punya parameternya, innallaha alimun bizatis sudur. Allah Ta'ala yang mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Mana kalau manusia lain bercakap, dia kata aku tahu dalam hati orang itu, kita colek atas dahi, bohong. Tak tahu. Ni setengah orang macam tu. Oh, aku tahu niat dia. Macam mana mu tahu? Kita tak boleh nak tafsirkan niat dalam hati orang. Tapi orang sekarang ni, bukan sekarang lah, orang-orang yang tidak baik,
Dia boleh tafsir hati. Aku tahu dia ni memang hati jahat, hati busuk. Oh, bisa dia tahu belaka hati dia tu molek. Lah, kita mengatakan Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Dalam ayat lain Tuhan sebut yauma tublas sarair, pada hari didedahkan segala rahsia. Rahsia mana? Rahsia apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kita jangan dakwa kita tahu perkara-perkara yang gaib, perkara yang tersembunyi. Lah, kita tidak tahu hati manusia. Kita tengoklah, kata kaedah kata nahnu nahkumu bizahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya mampu untuk menjatuhkan hukuman mengikut zahir orang itu. Kita tengok dia baik, ada muncul di masjid, muncul di majlis ilmu, kita kata orang ni orang baik, insya-Allah. Jahat dia tu. Itu kita tak tahu. Hak tersembunyi dalam hati dia, wallahu yatawallas sarair, Allah Ta'ala yang akan mengambil tindakan dia rahsia. Ya, kita kata, kalau tanya kita, baik dia tu. Kalau setakat aku tengok, dalilnya nampak dia tukar tolong orang, suka pergi masjid, dia ni jahat gini. Kita kata itu Allah Ta'ala maha mengetahui. Kecuali kita ada bukti yang boleh mengisbatkan bahawa dia ni khilaf daripada yang zahir. Wallahu a'lam. Baiklah para jemaah sekalian, tamaklah kita juzuk yang ke-11. Kita masuk pada juzuk yang ke-12, bermula daripada ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Allah. Ayat ini ayat yang memberi rasa keyakinan untuk kita hidup atas dunia. Allah jamin, wa ma min dabbatin, dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi. Allah sebut dalam ayat ini fil ardi, di bumi. Para ulama kita bahas panjang di sini. Kenapa Tuhan kata fil ardi? Dia tidak kata alal ardi. Sepatutnya kita kata manusia, hayawan yang hidup di atas muka bumi. Ala, atas permukaan bumi. La, Tuhan kata fil ardi, di bumi. Sebab apa? Ulama-ulama tadabbur dia kata apa? Sebab bukan semua makhluk hidup atas bumi, ada yang hidup dalam bumi. Jadi ayat ni merangkumi semua. Hak duduk atas perut, atas belakang bumi pun kira, yang duduk dalam perut bumi pun kira. Berapa banyak hayawan yang duduk dalam bumi? Berapa banyak? Tak usah kata apa, kita korek-korek jumpa cacing. Cacing pun dalam perut bumi duduk, kan? Kalau nak cari ulat-ulat pula lagi, masya-Allah. Tuan-tuan kena ingat dalam suratul Namli, ketika menceritakan tentang Nabi Sulaiman, hatta iza atau ala wadin namli, ketika sampai di wadi lembah semut. Kita nampak semut seekor dua, lilah-lilah mari kita. Ada pengkaji ni, ahli sains Islam ni, dia pergi cari lubang semut, lepas tu dia masuk sembunyi dalam tu. Tak kira lah masalah berlaku kezaliman tu, yang pentingnya kita nak dia punya kajian tu, wadin namli. Bila dia masuk air sembunyi, cair ni dalam tu banyak masuk. 3 hari lepas tu dia mari korek cakur. Masya Allah tabarakallah, bertikap-tikap dalam tanah. Dia punya rumah Madinah tu, Allah Ta'ala sebut wadin namli, lembah semut. Maknanya ada satu bandar semut dalam tu. Kita kata subhanallah. Maka dalam ayat ini Tuhan kata wa ma min dabbatin fil ardi, dia tak kata alal ardi, fil ardi, dalam bumi, di bumi. Maknanya tak kira hak duduk atas perut, atas belakang bumi, yang dalam bumi Tuhan jamin belakang. Kan orang buat kajian, kita tengok pecah-pecah batu jumpa ulat. Boleh ulat tu hidup dalam batu? Subhanallah. Kita kalau duduk dalam batu 3 hari mati kering, kan? Maka dalam ayat ini para jemaah sekalian,
dan tiada suatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezeki. Allahu akbar. Illa 'ala Allahi rizquha, yakni bahawa sekalian makhluk adalah dijamin rezekinya oleh Allah. Dalam pada itu kita disuruh berusaha dan berikhtiar, kena cari. Jangan mana tunggu rumah tu, tunggu tu hatam mari. Pernah gitu. Kerana langit tidak menghujankan emas dengan perak. Kata-kata hikmah ni tak. In as-sama' la tumtiru zahaban. Langit tidak meniru hujan emas dengan perak. Kalau hujan tu emas dengan perak, mati lenyek lagi tu kan. Nyemujunya tu hujan air. Itu satu. Yang penting dalam ayat ini Allah Ta'ala jamin semua makhluk yang ada di bumi, 'ala Allahi rizquha, Allah Ta'ala yang nak bagi rezeki pada dia. Kita jangan takutlah, tapi kena usaha. Itu dipanggil adat, sunnatul hayah, menjadi ketetapan bahawa manusia ini kena kerja. Kita nak makan pun kena masak. Dia tak mari nasi ya, beras, aku nak makan mu. Menu nasi mandi. Tak pakai sengih sungguh, metagak berau mari nasi. Jojo masuk. Allah. Nanuk dululah. Allahu akbar. Yang kedua, yang pertama Tuhan jamin. Jamin rezeki dia bui. Tanda tuan-tuan. Yang kedua, wa ya'lamu mustaqarraha. Allahu akbar. Dan Allah Ta'ala mengetahui tempat kediamannya. Duk mana dabah ni, binatang ni, makhluk ni duk di mana? Duk atas bukit, duduk dalam tanah, duduk dalam batu, duduk atas pokok. Tuhan tahu belakang nak atas mana dia punya rezeki. Subhanallah. Allahu akbar. Wa mustauda'aha, tulis. Yang ketiga, mustauda'aha, dan tempat ia disimpan, ai tamutu fi autudfan, di mana tempat mu akan disimpan esok, dalam tanah, dalam laut. Kita ni kalau mati atas bumi ni orang tak dalam tanah kan, kadang-kadang mati tengah laut, maka dia tak kira lah. Yang pentingnya ya'lamu mustaqarraha mustaudaha. Kata di sini para ulama Islam kata apa? Tanda tuan-tuan, kita ni kadang-kadang kita bimbang. Kata Tuhan terlupa. La, kata orang, alamat kita diketahui oleh postman rezeki Allah Ta'ala. Dia tahu dia nak atam mana. Kita ni kalau kita bela binatang, hayawan, bela kucing ke, burung ke, nah, kita tangkap kera, monyet mengacar, kita pun ambil, boh dalam perangkap, masuk dalam tu. Pas kita terlupa seminggu, tak pergi tengok, apa jadi? Mati dalam kawan tu. Kenapa kamu tak? Allah kan jamin, dabatin fil ardi. Bila kita ambil tanggungjawab nak bagi rezeki kepada hayawan ini, maka Tuhan kata, mu tanggungjawab, aku lepas. Tak bagi makan, mati. Tapi kalau cuba kita lepas je binatang tu, dia naik, kalau monyet kera naik atas pokok, kucing hidup berjalan atas tanah, apa lagi hayat burung-burung terbang pinyok cinyek atas pokok, jumpa je makanan dia. Bila kita ambil tanggungjawab, kita kena bertanggungjawab. Ini ayat ini mengajar kepada kita para jemaah sekalian supaya kita duduk sentiasa terikat kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan rasa tak apa, saya usahakan. Saya betul lah, kita usaha, kita kena cari. Kalau tak cari jangan. Itu dia panggil tawakul, bukan tawakal. Orang tawakal ni usaha, serah pada Allah Ta'ala. Tawakal. Hari ni Masya Allah, tabarakallah, bila Covid mari, kita tengok sahabat-sahabat kita yang duduk dalam agensi tertentu, pelancongan ke, kedai-kedai ke, bila mari PKP tutup, habis kedai. Orang tengok, koci habis itu, senyap, manusia tak berjalan. Tengok-tengok ustaz ni, Masya Allah, tabarakallah, dia buka tikar tepi jalan, dia ambil lesen jual nasi lemak. Nampak senang pula hidup. Maknanya Allahu Akbar, jangan tunggu satu lorong lah. Abwabul arzak, pintu rezeki itu bukan satu pintu ya. Allah Ta'ala akan buka macam-macam. Ada orang rezeki dia menego, ada orang rezeki dia kerja, ada orang rezeki dia
pejabat, ada orang rezeki di sekolah, ada orang di kebun, cocok tanam, ada orang di laut. Kita kalau kelih orang nelayan naik buk pergi ke laut, perahu-perahu kecil, Masya Allah, tabarakallah, boleh dia ni, beraninya pergi laut bergelora naik pergi ke hok tengah laut hutan tu, tengok dalam apa ni keajaiban laut kan, orang tengok gambar-gambar gini, Allahu Akbar, waktu laut bergelora tu, air masuk dalam perahu tu, sama banyak masuk dan keluar tu, tapi berani pok dia tu. Sebab apa? Allah Ta'ala tulis dia rezeki dia duduk di laut, tak pergi kering. Mau gimana tu? Dalam bukit, sebab cari rotan. Orang ni pergi cari madu, semua pintu rezeki masing-masing. Jadi kita jangan tutup satu pintu. Tertutup satu pintu, abwab pintu rezeki sangat luas. Masya Allah, tabarakallah. Kata orang, alamat rezeki tidak salah, dia akan mari. Tuhan kata apa? Ya'lamu mustaqarraha wa ya'lam wa mustauda, mana akhir kesudahanmu, mu nak gimana, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, akhir ayat ini Tuhan kata kullu fi kitabim mubin, semua rezeki ke ajal ke di mana tempatmu nak mati telah tersurat, tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz yang nyata kepada malaikat yang berkenaan. Kita tak tahu. Kalau kita tahu, kita lain pula cara hidup kita. Kita tak tahu, malaikat sudah tahu orang ni di mana akan pergi. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis Abdullah bin Amru, Nabi kata kataballahu maqadiral khalaiq, Allah Ta'ala ada siap tulis. Bahasa orang moden ini dipanggil blueprint. Perjalanan hidup dunia ni sudah siap tulis sebelum menciptakan langit dengan bumi. 50,000 tahun sudah siap dah apa yang akan berlaku, sampai bila tarikhnya, bila nak kiamat, semua sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla 50,000 tahun sebelum dijadikan, jadi apa? Dijadikan langit dengan bumi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi para jemaah sekalian, jangan ada bimbanglah mu semua, makhluk yasnuna sudurhum, sembunyi dalam hati, selimut dengan kain, semuanya telah ditulis oleh Allah Ta'ala, mana Tuhan tahu belaka apa yang kamu buat. Baik, oleh kerana Tuhan tahu, maklumat-maklumat semua di bawah pengetahuan Allah Azza wa Jalla, itu dia panggil dalil dari sudut ilmu. Sekarang ni kita nak tunjuk dalil dari sudut kuasa Allah. Kita ni kadang-kadang ilmu ada, kuasa nak buat tak ada. Dia ni bisa ni ustaz, pakar dalam bidang ni. Kalau dia bercakap, dia betang, dia punya research kajian, kita nampak hebat. Tapi apa tapi? Dia nak buat tak reti. Ana mula-mula masa balik cuti dulu, awal-awal pemerintahan Kerajaan Kelantan, kita pergi satu pembentang yang besar di Heltai, Kota Baru. Tajuk dia membangun bersama Islam, nak buat bandaraya Islam. Pembentang tu nampak hebat. Bila kita tengok rumah dia apa kobar. Kita kata jadi apa? Pembentang taraf profesor. Diterbang mari daripada ibu negara untuk bentar tajuk. Sedap cakap. Kita tengok rumah dia, kata rumah dia apa kobar. Cakap nak. Kita kata itu manusia. Manusia ni tak usah duk cakap. Jadi kita ni yang pentingnya dia ada plan besar, ada blueprint kata orang. Maka Allah SWT 50,000 tahun sebelum cipta langit dengan bumi sudah ada. Sekarang ni kita berpindah kepada ayat yang ketujuh. Dia panggil ayat yang menunjukkan kepada kuasa Allah Azza wa Jalla, kaunuhu qadiran. Allah Ta'ala tu maha berkuasa. Baik. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, dan dialah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Alhamdulillah, dalam surah yang lepas kita bahas panjang dah kenapa Allah Ta'ala tidak guna kuasa dia kun fayakun. Ingat ke tidak? Sebab apa Allah Ta'ala tak guna kun fayakun? Jawab dianya,
Sebab Tuhan nak didik kita manusia ni jangan gopoh. Aku buat langit dengan bumi 6 masa. Pahamu nak suruh hukum payah aku? Tak. Tengok dalam ayat yang lepas yang telah kita bincang. Hikmah kenapa 6 masa? Kenapa Tuhan tak guna hukum payah aku? Yang keduanya Tuhan nak suruh tunjuk malaikat ni bahawa kejadian itu berperingkat. Mula-mula naik sudah. Kita pun lagi tu juga, tak ada siapa manusia dilahirkan yuladu aliman, dilahir dalam keadaan sudah alim. Tak. Semuanya kuat belaka. Nak makan pun kuat, mengatuk pun kuat, manggil mak dia pun kuat. Nak bergerak pun tak boleh. 6 bulan waktu dilahirkan. Lepas pada tu belajar, kau alih bata belajar, lepas tu sambung huruf, kemudian jadi profesor. Nak kata apa? Baik. Allah cerita kepada kita 6 masa. Hikmah dianya supaya manusia tidak gopoh. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Sedang arasnya berada di atas air. Berada di atas air. Tengok nota di bawah apa huraiannya. Yakni menurut cara yang hanya Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala tahu, kerana aras itu Allah Ta'ala, aras Allah itu dari perkara yang gaib. Kita tak tahu macam mana kita belajar daripada apa yang Tuhan cerita kepada kita. Tuhan cerita dalam hadis tadi, hadis Abdullah bin Amru tadi, Nabi kita sabda, Nabi kata apa? Allah Ta'ala takdirkan sebelum kejadian langit dan bumi 50,000 tahun, wa arshuhu 'alal ma', aras dia duduk di atas air. Bagaimana kata di para ulama, Allah Ta'ala cipta, dia yang mengetahui bagaimana cara penciptaan itu. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Allahu Akbar. Yang penting bagi kita, Allah Ta'ala nak ajar kepada kita, tengok dalam ayat ini. Dalam perbahasan kita sudah bahas panjang dulu tentang aras Allah Ta'ala di mana, kan? Bagaimana kalau Allah Ta'ala cerita, dia kata annal arsha zatun makhluk. Arah ni makhluk yang besar dia. Mana dalam ayat ini menunjukkan bahawa aras dan air itu sebelum kejadian langit dengan bumi. Lagu mana dia duduk? Allah Ta'ala yang maha mengetahui, kan? Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari daripada Imran bin Husain, kana Allahu wa la syai'a ghairuhu. Kana Allah Ta'ala yang ada. Allah Ta'ala dipanggil al-azali, asal lagi. Tak ada benda lain. Wa kana arshuhu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kulli syai'. Allah Ta'ala tulis dalam surat tu segala benda. Summa khalaqas samawati wal ard, kemudian baru diciptakan langit dan bumi selepas 50,000 tahun. Panjanglah perbahasan para jemaah. Kita dah bahas dulu dalam awal juzuk yang ke-30 dulu tentang masalah arash, masalah kursi, masalah qalam. Kita boleh, tuan-tuan boleh tengok dalam siri yang lepas. Cuma yang anak fokus di sini tujuan kejadian manusia. Allah cipta langit dan bumi. Allah cipta kita. Allah cipta segala perkara ni. Apakah tujuan dia? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Barulah kita tahu matlamat Allah Ta'ala ciptakan. Allah menjadikan semua itu untuk menguji kamu. Uji apa? Siapa lebih kaya? Siapa jutawan? Siapa dia? Tak. Allah nak uji kita dengan ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya? Allahu Akbar. Sekarang ni nilai kita di sisi Allah Azza wa Jalla duduk di mana para jemaah sekalian? Duduk di amalan yang kita buat. Baik. Allah kata di sini dalam banyak ayat. Tuan-tuan tandalah masa kita terlewat. Dalam ayat ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di awal surah Al-Kahfi, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Linabluwahum, kami nak uji siapa yang baik amalan. Suratul Kahfi ayat 7. Di awal surah Al-Mulk, surah Tabarak yang kita baca semalam, Tuhan kata apa? Allazi khalaqal mauta wal haya. Untuk apa?
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan kata, aku nak tengok siapa yang baik amalan. Bagaimana kita nak buat penilaian amalan baik tak baik? Kata di seorang ulama salaf, tanda tuan-tuan, pelajar-pelajar tanda. Qala Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullah, ai akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang baik itu ikhlas dan betul. Macam mana pula ikhlas? Wal khalisu an yakuna lillah. Yang ikhlas itu kita buat segala amalan ini kerana Allah. Baik. Cukup ke kerana Allah saja? Tak cukup. Satu lagi syarat dia. Syarat dia was-shawab, yang betul amalan itu an yakuna ala sunnah. Kena ikut sunnah. Macam kita semaya subuh tadi. Saya hari ni semaya subuh lillahi ta'ala. Berapa rakaat? 3. Jadi tak jadi? Tak jadi sebab tak ikut sunnah. Saya ikut sunnah 100%. Tapi dalam ibadat tadi ada riak, tidak kerana Allah. Jadi tak? La. Maka syarat qabul amalan, kata di para ulama, wahuma aslan aziman. Dua asas yang besar Allah Ta'ala terima amalan kita. Amalan kita baik. Yang pertama, kita jangan sembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita tidak sembah kecuali apa yang disyaratkan oleh kita. Kita tidak beribadat dengan ibadat rekaan-rekaan. Dia panggil mubtadi'ah. Hidup reka benda-benda, buat reka sendiri ibadat lah. Maka dua kaedah ini kita nak mentahqiqkan, merealisasikan syahadah la ilaha illallah, ikhlas. Wa anna Muhammad Rasulullah, mutaba'ah, ikut yang Nabi kita buat. Jadi para jemaah sekalian, inilah parameter kita. Makna kalau kita tak ikut hak dua ni, ibadat kita tidak diterima. Dua cara ringkasnya, syarat nak terima ibadat, yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'atun nabi, ikut hak Nabi ajar. Kalau tidak tak ikut syarat ni, tak jadi. Saya ikhlas lah ustaz, saya aku Nabi, cinta Nabi ni, tapi kita buat reka amalan yang Nabi tak ajar. La. Baiklah, kita tamatkan ayat ini dulu. Wala in qulta innakum mab'usuna min ba'dil maut la yaqulanna alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan demi sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata bahawa kamu akan dibangkitkan hidup kembali sesudah mati, tentulah orang-orang yang engkar akan berkata ini tidak lain Allah, hanyalah seperti sihir yang nyata tipuannya. Tak percayalah buat kafir. Dia kata sihir belaka tu mengganggu perjalanan hidup kita, tak mengganggu perjalanan. Mati-mati bangkit semula, mati-matilah apa cerita. Itu orang tak beriman. Jadi insya-Allah kita akan ulasan kepada akhir ayat ini, dan ayat yang ke-8 kita akan sambung dalam siri akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.